Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kami. Hari ini adalah review saya sebagai pembonceng RT3. Kat sini saya nak share pengalaman saya, apa yang saya rasa sebagai pembonceng. Okey, kami memulakan perjalanan yang pertama hari tu pada lebih kurang dalam 300 km pergi dan balik ke Temerloh Pahang. Kat situ kami dah apa yang saya dapat rasakan, ada beberapa sebenarnya ada satu problem sajalah bagi saya. Selain pada tu semuanya bagi saya RT3 tu okey. Okey, bagi saya kalau yang pertama sekali semua orang memang dah tahu problem RT3 adalah dekat footrest, pembonceng punya footrest. Okey, bagi saya kalau yang macam saya tinggi saya lebih kurang 160 cm. Jadi saya agak tinggi. Bagi saya perempuan atau pembonceng yang tinggi tu mungkin akan ada problem sedikit, sebab footrest tu macam seolah-olah tak kena pada tempat dia lah, ataupun dia terlalu kecil. Okey, dia akan terasa lenguh pada bahagian kaki. Tapi mungkin bagi perempuan yang atau pembonceng yang rendah mungkin tak ada masalah. Okey, kat sini saya nak tunjukkan sikit. Ni adalah footrest kita. Jadi apa yang berlaku pada saya adalah bahagian saya akan terasa kosong, tak ada penumpang di bahagian bawah tapak kaki, hanya di bahagian tumit saja. So saya akan rasa letih dan lenguh di bahagian hadapan, sebab dekat situ dia tak ada apa-apa cover kaki saya. Di situlah yang saya akan terasa letih. Ya, jadi sebab husband belum buat apa-apa lagi perubahan ataupun penambahan pada footrest. Apa yang saya perlu buat, perjalanan perlu diteruskan. Okey. Sekat sini saya nak share sedikit tips lah bagi yang belum buat apa-apa pada footrest, sebab saya dah ada pengalaman yang pertama. So sekarang ni ada pengalaman saya yang kedua. Okey, apa yang perlu saya buat adalah bahagian belakang saya tu saya bernasib baik sebab husband dah letak box. Saya akan lebih relax, saya boleh menyandar. Dan apa yang saya buat adalah saya kebelakangkan sedikit badan saya, supaya saya akan lebih selesa, dan saya akan dapat panjangkan sedikit kaki saya ke bahagian hadapan. Jadi supaya saya dapat lebih relax. Ya, apa yang saya buat, saya dapat cara tersebut pada waktu balik daripada Temerloh, dan saya cuba maksud sekejap. Tapi sekarang ni saya nak cuba dengan perjalanan lebih jauh. Untuk cara saya kebelakangkan sedikit badan saya, tetapi bagi kemungkinan akan ada problem pada rider yang berbadan kecil, mungkin akan takut nanti akan goyang ke apa. Tapi saya dengan suami, sebab saya suami agak berbadan besar, so jadi bagi saya tak ada masalah dari segi goyang, sebab suami tidak ada mengatakan apa-apa lah bila saya duduk di bahagian belakang, untuk supaya saya lebih relax lagi. Jadi apabila melakukan perjalanan tu, saya kurangkan rasa tekanan di bahagian kaki. Maksudnya saya cuba relaxkan bahagian kaki, hujung kaki tu, supaya saya nampak tak terasa lenguh. Dan lagi satu cara dia adalah saya tidak memikirkan sangat. Maksudnya saya keluarkan dari kepala saya, mengatakan just enjoy your ride, dan lupakan pasal apa-apa kesihatan. Jadi itu yang saya buat. Jadi saya rasa mungkin di dalam mengurangkan sedikit rasa lenguh tu lebih kurang dalam 70 ke 80% lah. Masih lagi ada rasa lenguh, tapi sekurang-kurangnya saya mengurangkan rasa lenguh. Itu yang saya buat. Okey. Bila lagi satu yang bagi saya bukan satu masalah lah. Contohnya bila husband bawa dalam 100 km, dia akan rasa lebih santai. Tapi bila naik ke 120, dia akan rasa macam angin tu kuat lah, rasa terjahan angin tu kuat. Tu biasalah sebab kita naik motor kan. Tapi bila lari kepada 140 km per jam, angin tu terjahan angin tu kuat, dan saya akan terasa goyang. Saya tak tahu goyang tu hanya bahagian badan ataupun rider pun akan terasa goyang pada motor. Itu saya tak pasti, sebab saya ingin berceritakan bagaimana pengalaman saya sebagai pembonceng sahaja. Sebagai rider tu kena tanya kepada rider sendirilah. So saya cuma ceritakan saya sebagai pembonceng. Bila lari ke 140 km per jam,
Dan terajahan angin tu memang agak kuat. Itu yang saya rasa. Tapi ada pula kebaikan dekat sini. Footrest yang problem tadi tu, secara tidak langsung terjahan-terjahan angin tu semua menjadikan macam masaj pula kat bahagian kaki. So mungkin terjahan-terjahan angin tu membuatkan kita rasa macam dimasaj dan tidak terasa lenguh. Itu kalau lari pada 140 km per jam. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa cara yang terbaik untuk keselesaan untuk perjalanan 50 km dan ke bawah mungkin tak ada masalah lah. Sebab just enjoy saja. Tapi kalau perjalanan yang melebihi 100 km, saya rasa setiap 80 km kemungkinan 80 ke 100 km tu mungkin kena berhenti sekurang-kurangnya 5 ke 10 minit untuk pembonceng merehatkan kaki, at least kurangkan rasa lenguh sebelum memulakan perjalanan. Itu yang saya rasa lebih baik. Untuk rider saya tidak pasti, tapi saya rasa rider enjoy je kan. Tapi sebagai pembonceng pembonceng RT3 yang belum buat apa-apa perubahan pada footrest, memang perlukan rest selepas 80 km. Mesti berhentilah, at least 5 minit berhenti dalam 80 ke 100 km supaya sama-sama kita untuk enjoy lah bersama-sama ride tu. Okey, lepas tu lagi satu saya tengok memang dari segi seat tu pula tak ada masalah sebenarnya. Walau orang kata dia punya seat tu besar kan, tapi bila saya duduk belakang memanglah besar, tapi perjalanan yang jauh pasti akan terasa kebas. Tu biasalah sebab kita naik motor bukannya naik kereta kan. Jadi bila dia akan terasa, walaupun seat dia besar, perjalanan yang lebih daripada 200 km saya rasa kita akan terasa kebas. Kita akan terasa kebas di bahagian tempat duduk lah. Jadi mungkin sama-sama akan kena rest lah. Jadi memang bagi saya rest tu amat perlulah bagi untuk yang pemonceng dan juga rider juga. Okey, kami memulakan lebih kurang, saya rasa perjalanan yang kami lakukan lebih kurang dalam 4 jam daripada Gombak ke Pekan. 4 jam, lebih kurang 4 jam setengah macam tu. So normal lah bagi saya. Okey, bila perjalanan besok untuk baliknya tu, saya cuba lagi lah untuk lebihkan lagi bahagian relax supaya perjalanan kami. Okey, sama-sama kita enjoy dengan video saya ni. Semoga nanti kita akan lagi berjumpa dan saya akan share lagi tips-tips sebagai pembonceng, dan suami saya akan share lagi tips untuk sebagai rider RT3. Okey, terima kasih bersama kami.